Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, untuk part kedua dalam asas Arduino Uno ni, pada kali ni saya akan lebih terperinci tentang board ni lah, microcontroller ni iaitu Arduino Uno ni. Jadi, dalam board ni, pada yang lepas saya ada bagi tahu dia ada pelbagai jenis pin yang kita boleh gunakan lah. So saya akan cerita sedikit lah apa kegunaan pin-pin ni. Jadi kalau kita lihat secara umum dalam gambar rajah ini, dia ada digital pin, dia ada analog pin dan dia juga ada power pin. Selain tu juga dia juga ada DC power jack dan juga USB board. Okey. So, macam saya bagi tahu tadi, bentuk digital pin dia terdapat 14 lah, 14 digital pin. Kalau kita dapat di sini lihat, dia mula dengan 0 sampai ke 13. Jadi pin-pin ni dia bertanda lah 0, 1, 2, 3 sampai ke 13. Jadi digital pin ni digunakan untuk menghantar dan menerima nilai 1 atau 0. Okey. Masuk 1 tu high lah, iaitu 5 volt, dan 0 tu low, iaitu 0 volt. Okey, kalau kita lihat dekat sini dengan digital pin 0 dan juga pin 1 ni, dia ni kita jarang guna. Kalau 0 ni dia RX dan pin 1 ni dipanggil TX. Dia kebiasaannya digital pin 0 dan 1 ni kita jarang pakai sebab dia ni digunakan untuk penghantaran dan kita nak terima data tersebut. Okey. Jika pin ni kalau digunakan, maka komputer tak boleh menghantar data kepada Arduino Uno kita ni. Okey. Tapi kalau nak pakai juga, maksud dia kalau kita nak gunakan isyarat seperti peranti Bluetooth untuk menghantar data, kita kena cabut pin ni dulu, barulah data ni boleh digunakan. Okey, itu satu. Okey, selain itu juga kalau kita lihat secara lebih dekat, kalau kita tengok nombor 3, nombor 5, nombor 6, nombor 9, 10, 11 ni, dia ada tanda macam orang panggil macam analog lah begitu kan. Itu dipanggil PWM. Apa yang dikatakan pin-pin PWM ni dia dipanggil pulse width modulation. Okey, dia ni macam orang kata dia selain boleh bertindak menerima dan juga menghantar nilai 1 dan 0, dia boleh terima lebih daripada tu, atau dia boleh terima nilai 0 hingga ke 255. Okey, antara kegunaan digital PWM ni yang macam nombor 3, nombor 5, nombor 9 dan seterusnya yang ada tanda macam tu, dia boleh contoh kalau kita nak gunakan untuk mengawal kecerahan LED, kalau kita nak kontrol kelajuan motor DC lah. Okey. Jadi itu antara contoh-contoh dalam PWM tersebut. Jadi apakah contoh-contoh peralatan peralatan elektronik yang boleh gunakan digital pin ni? Salah satunya motion sensor, sensor pergerakan. Selain itu juga boleh guna servo motor servo motor. Kita boleh guna kalau nak relay modul, relay LED boleh, push button boleh, motor driver boleh, LCD display, LCD display seperti okey, contoh macam saya pegang ni. Okey, LCD display ni. Okey, dan juga kalau kita ada wireless controller yang main game tu pun boleh. Itu biasa kalau kita guna untuk digital pin lah. Okey, seterusnya kalau kita nak pin-pin analog. Kalau kita tengok pin analog ni ada ada 6 pin. Dia berada di bawah ni. Okey, dia berada di bawah ni. Okey, dia mula dengan A0 sampailah A5. Okey, analog pin ni digunakan untuk terima data daripada sensor. Okey, dia boleh terima daripada 0 sampai 1023 nilai dia. Okey, dia juga boleh berubah menjadi digital juga. Kalau contohlah kita dah pakai tadi digital pin tadi sampai
sampai 13 tadi, dia boleh juga kita tukarkan jadi A0 ni boleh jadi 14, 15, 16 sampailah ke A95 ni adalah yang 15 kalau kita nak gunalah. Okey, ini mostly kita akan pakai kalau kita guna contoh sensor temperature atau DHT11. Okey, yang kita selalu pakailah kalau dalam kita punya hatchback ni memang relevan. Okey, saya tunjukkan contoh macam mana sensor DHT11 ni. Ni bentuk dia, sensor dia macam ni. Ni biasa kita boleh sambung dekat analog pin lah kita. Okey, selain tu juga kalau kita nak sambung variable resistor pun boleh. Kalau kita nak sambung rain sensor dan sebagainya pun tak ada masalah. Itu analog pin lah. Cuma nilai dia sampai 0 sampai 1023. Okey. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai yang boleh diterima oleh pin tadi, kalau tengok tadi digital pin dia boleh terima 0 dan 1. Kalau digital pin yang ada PWM tadi yang ada macam tambah macam gambar macam berombak tu, dia boleh terima 0 sampai 255. Dan kalau analog pin tadi yang kita bincangkan ni dia boleh terima 0 sampai 1024. Okey, itu kegunaan dia lah. Dan yang terakhir iaitu power pin. Power pin dia ada 4 lah. Dia kat sini dia ada VIN dia ada power pin ni. Ni power pin ni. Dia ada VIN kat sini. VIN maksud dia power in lah. Power in kita untuk menerima kuasa ataupun kuasa daripada bateri. Kebiasaannya 5 volt sampai ke 12 volt lah yang bateri kosong ni 9 volt ni. Okey, dan dia pun ada GWD kat sebelah dia ni. Biasanya kalau kita untuk kan ground, dia ground lah untuk lengkapkan litar kita. Lepas tu dia pun ada untuk 5V iaitu dia membekalkan kuasa 5 volt dan juga 3.3 volt. Itu membekalkan kuasa sebanyak 3.3 volt dah. So kebanyakannya elektronik yang gunakan kuasa 5 volt ni contohnya macam relay lah. Relay dan juga line sensor. Okey. Dan kalau yang gunakan 3.3 volt ni biasanya kalau guna macam wireless receiver dan sebagainya. Okey, kalau VIN ni yang tadi saya cakap dia biasanya famous kalau kita sambung ke LiPo battery lah. LiPo battery ni biasanya 7.4 volt. Okey, selesai tentang kita kenal lebih detail tentang board ni. Okey. Dan satu lagi yang kita boleh sebelum kita nak buat, kita kena kenal dengan breadboard ni. Okey, breadboard ni. Okey, breadboard ni biasanya dia ni penting sebab kita nak buat litar prototype kita gunakan ni. Bestnya dia tak perlu patri dulu. Kita hanya masukkan litar-litar elektronik dalam ni dan kita senang nak adjust kalau terdapat perubahan ataupun kesilapan lah. Okey, dan lubang-lubang ni dia berhubung secara menegak dan juga melintang. Okey, dia boleh menghubungkan kita punya komponen-komponen elektrik tu secara secara melintang dan juga menegak. Kalau kita lihat yang atas ni, dia dua baris ni, titik-titik ni melintang lah, dia bersambung. Kalau yang atas ni, yang belah atas ni. Okey, kalau yang bawah ni dia dia menegak. Okey, itu kegunaan breadboard yang kita akan biasakan gunakan lah. Dan biasa kalau kita dah settle, kita dah pasti komponen kita nak letak, dan kita biasanya kita akan pindahkan secara kekal dalam PCB kita lah atau printed circuit board kita. Okey, itu secara umum lah kalau kita nak gunakan kita punya Arduino Uno. Okey, so saya pun dah cerita macam mana kita nak power up kita punya Arduino Uno. Okey, dia masukkan USB port dalam ni dan juga dia boleh sambung ke laptop lah. Dia boleh sambung ke laptop, dia pun hidup, dia akan berkelip-kelip lah biasanya. Okey, dan juga kita boleh juga letakkan DC jack dalam Arduino Uno kita yang biasanya 7 watt sampai ke 12 watt. Okey, dia pun ada third party, saya pun dah ceritakan yang ni not NCU NCU yang boleh sambung ke Wi-Fi dan sebagainya pun menggunakan Arduino board. Yang ni microbit yang bawa Microsoft tak silap saya pun boleh kita program juga. So macam mana kita nak install, mudah saja, buka laman web www.arduino.cc ni dan download lah Arduino software ni. Okey, ada yang paling latest, pergi ambil yang paling latest, download.
Seterusnya ambil ikut kalau yang pakai Windows pergi install pakai Windows, dan ini masa ni 1.8.11, sekarang rasa dah lagi baru. Seterusnya bila kita download, terus saja pergi just download kalau rasa nak contribute, sebab saya kata ni adalah open source, dia open, jadi ada orang nak contribute tak ada masalah, boleh saja contribute dan download. Tapi kalau tak ada, tak menjadi kesalahan pun, just download saja. Dan peringatan, mestilah dia akan keluar dialog dialog box asking whether you want to install the Arduino driver. During installation, make sure you click accept and okay lah. Okay, so dia sama saja. So bila kita dah install, dia akan keluar macam ni je lah. Dia akan keluar run Arduino IDE. Okay, dan automatic dia akan jadi default lah. Tarikh kita, dia akan tulis nama projek dan seterusnya. Dan uniknya Arduino ni, dia tak boleh ada space. Biasanya kita kena letak kita punya underscore kat sini lah. Kita underscore dan tarikh dan sebut. Dan kita kena make sure the active port tu adalah Arduino Uno kita lah. Okay, so kita boleh change kita punya board bila kita sambung Arduino Uno kita sambung ke dalam sambung USB pergi ke komputer. Pastikan kita select board, kita pergi pada tools dan kita select kepada Arduino Uno. Dan seterusnya juga kita nak tahu port mana kita guna, sebab dalam laptop kita ada banyak port USB kan. Jadi pastikan port kita ni adalah port yang kena dengan USB tu. Dalam case ni dia COM 3 lah, ada yang COM 4, COM 5, bergantung kepada laptop masing-masing. Okay, so bila kita cabut dia terus kelabu lah, dia tak akan ada, dia tak bersambung. Dan bila kita sambung, kita boleh buka open sketch kat sini, open sketch. Okay, dan seterusnya lah. Nanti saya akan cerita lagi bagaimana kita nak buka kita punya Arduino ni. Very simple saja. Untuk episod yang akan datang lah, untuk part yang ketiga. Sekarang itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.